Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, untuk pelajar 5B, boleh dengar Fitrah? Boleh dengar? Boleh dengar. Okey. So untuk pelajar 5B hari ni kita akan sambung. Rasanya hak ni kiranya dah menuju ke akhir lah, subtopik yang terakhir dalam tajuk 9, iaitu berkenaan tempoh hari kita dah belajar berkenaan satelit. Jadi yang kedua hari ni kita ada yang sistem yang kedua. Tapi yang ni rasa macam mudah sikit lah. Sebab apa? Istilah yang kita nak belajar hari ni ataupun perkara yang kita nak belajar hari ni rasanya ada dah sedikit dalam pengetahuan tu. Pernah dengar GPS tak? Pernah dengar GPS tak? Pernah. Sebab yang ni selalunya memang sekarang ni lah zaman, walaupun dia benda teknologi memudahkan, tapi kadang-kadang jadi macam susah juga. Kalau zaman dulu-dulu orang nak pergi ke mana-mana memang akan tengok signboard. Mereka akan macam alert kalau dia tanya jalan nak pergi ke mana akan lalu kok tu kok ni dan sebagainya. Tetapi sekarang ni memang manusia kebanyakannya memang bergantung 100% kepada GPS lah. Okey, jadi yang ni sebenarnya membantu je pun. Sebab dia akan membantu kita guide kita untuk ke tempat destinasi yang nak dituju. Okay. So dalam tajuk sistem penentu sejagat, first kita akan belajar tentang apa itu tentang GPS. Dalam bahasa Melayu, sistem penentu sejagat yang saya duk sebut ni sebenarnya dia adalah singkatan ataupun translation daripada bahasa orang putih je. Global Positioning System tu yang dipanggil GPS tu. Dah tahu kan sebelum ni? GPS tu sebenarnya singkatan kepada Global Positioning System. Oh. Tahu tak sebelum ni? Positioning ni position lah, kedudukan. Yang tu sebenarnya. Okay, nah? Jadi kita akan tengok secara detail apa benda tu. Oh, meriahnya kat rumah tu. Anak menakan ke adik tu? Fitrah? Anak menakan ke adik tu? Okay. Tengok Azizul. Azizul lawan. Oh, Azizul Hasni. Okay. Okay, so dalam GPS ni, okay, jadi kalau dari segi takrifan nanti dalam soalan tanya, GPS ni merupakan sistem navigasi yang menyampaikan maklumat, lokasi dan masa. Okay, itu keyword kepada tajuk GPS kita hari ni. Okay, satu sistem, okay, yang bagi maklumat berkenaan lokasi dan masa. Tu yang saya kata tajuk ni agak mudah lah. Sebab memang kita tahu dah kalau GPS ni kita guna untuk nak cari location. Orang kata dekat sini kedai makan cun, cantik, sedap. Kita pun tengok dekat GPS. Okay, di sini tempat rehat-rehat, tempat bercuti yang cantik pun kita pun run GPS. Tak pernah sampai, so kita run GPS, jadi kita pergi. Dan benda tu menunjukkan lokasi ke tempat yang kita nak pergi. Okey, seterusnya apa lagi yang kita perlu faham? Di dalam sistem GPS ni bagaimana dia berfungsi. Okey, untuk nak berfungsi GPS ni dia terdiri daripada 3 segmen ataupun kita panggil tiga pihak lah. Okey, nah. Yang pertama adalah segmen kawalan, bahagian kawalan. Yang kedua segmen angkasa, bahagian angkasa. Dan yang ketiga adalah segmen pengguna. Ni yang kena tahulah. Sebab bila kita guna GPS, okey, ke mana-mana saja yang kita nak pergi, sebenarnya maklumat itu kita dapat dari sistem satelit lah, kita yang dah belajar sebelum ni. Dan satelit tu adalah yang berada di angkasa. Cuma yang nak bagi maklumat kita ni sebagai pengguna lah. Okey, dapat maklumat dari satelit, dari angkasa. So, yang nak hantar maklumat ke angkasa tu sebenarnya dia bukan datang dari angkasa terus. Dia datang daripada segmen kawalan. Maksudnya, manusia jugalah yang hantar lokasi ke satelit. Jadi, andai kata ada pengguna yang nak cari lokasi tersebut, maka maklumat tersebut boleh diakses dalam sistem GPS. Okey. Ada orang masuk sana. Okey. Fatin nak masuk sekejap nah. Saya admit dia masuk. Okey, Fatin dah dapat masuk. Boleh menemankan Fitrah lah, 2 orang. Jangan lupa dekat ruangan chat nanti tulis nama
Walaupun tak ramai tapi takutlah kejap lagi ada orang yang masuk lagi. Okey, jadi Fatin, kita dah mula belajar. Fatin boleh on mic sikit, kok tak dengar. Okey Okey. Okey, so kita belajar hari ni Fatin, rasanya Fatin ni uh, boleh advance kot sebab kita bercerita hari ni tentang tajuk GPS. Cuma macam Fitrah tadilah, sebelum ni ramai kita guna je istilah GPS. Nak pergi mana? Onkan GPS. Nak pergi mana? Onkan GPS. GPS tu apa? GPS tu adalah singkatan kepada nama dalam bahasa orang putih, Global Positioning System, ataupun dalam bahasa Melayu, sistem penentu sejagat. Tapi tak pernah dengar lagi lah orang kata, jom kita pergi ke mana? Kita pergi tempat makan laksa yang popular dekat Yan, tapi tak tahu tempat. Jom kita onkan sistem penentu sejagat. Kita tak sebut macam tu. Kita katakan on GPS. Macam tu je lah istilahnya. Okay. Okay, so untuk sebab Fatin baru masuk, kita ulang sekali lagi. Untuk membolehkan GPS berfungsi, dia ada 3 pihak, 3 segmen. Dalam istilah sains ni kita pakai 3 segmen. Yang pertama kita ada segmen kawalan, okey. Yang kawalan ni sebenarnya manusia juga, okey, dan menghantar maklumat tersebut ke angkasa. Ni segmen pertama, okey, first. Kita berguna bahasa orang putih sikit, first. Yang kedua kita ada segmen angkasa, okey, second ada segmen angkasa. Dan dari angkasa itu dihantarkan maklumat yang diupload oleh bahagian kawalan kepada pengguna ikut yang mana nak pakai lah. Okay, jadi tiga segmen. Nanti pun dalam soalan pun dia akan tanya ni, apakah 3 segmen yang terlibat di dalam sistem GPS? Yang ni lah. Okay lah. Nanti pun dalam soalan modul ke apa-apa, benda ni lah yang ditanya. Okay. Seterusnya, apa yang berlaku dekat segmen kawalan? Okay. Segmen kawalan, okey, kawalan utama, hak ni tahulah dekat bumi, hak ni semua berada dekat bumi. Okey nah. Dia menghantar arahan, hantar maklumat ke stesen pengawasan. Okey. Okey, isyarat yang diterima dari oleh stesen pengawasan dari satelit GPS dihantar ke stesen kawalan utama yang akan menjanakan mesej navigasi di bumi. Okey nah. Okey, hak ni lah. Ni segmen kawalan. Duk kat mana semua segmen kawalan ni? Dekat bumi jugalah. Bukan dekat angkasa lah. Dekat satelit atas tu, segmen angkasa tu dia cuma menyebarkan sahaja maklumat itu ke seluruh. Macam contoh kalau siapa-siapa pernah pergi belah Siam, kalau tak silap. Okay, kita boleh on tak GPS kat belah Siam, kat negara Thailand? Ada tak? Walaupun kita orang Malaysia. Tak kot. Tak boleh? Oh, kalau macam tu tak macam mana? Boleh lah. Dekat mana-mana pun boleh sebab bila satelit yang berada di angkasa, coverage dia luas. Okay? Cuma masa masuk dekat Thailand tu, kita punya handset tu, kita kena ambil lah SIM card Thailand punya untuk membolehkan kita menggunakan internet di sana. Tapi once kita punya internet tu dah boleh on, maksudnya GPS tu akan berjalan seperti biasalah. Maksudnya maklumat yang dihantar oleh satelit tu kita boleh pakai. Okay? Sebab tu kalau pergi dekat negara sekarang ni, kalau nak berjalan ke negara-negara mana pun, jarang dah orang ambil peta. Kalau zaman dulu-dulu yang benda ni tak popular, kita sampai ke Langkawi contohnya. Kita akan pergi dekat bahagian pejabat dia punya penerangan tu, nak minta peta Langkawi, nak pergi ke mana, nak lalu kok mana, kita akan tengok dekat peta. Tapi sekarang tak lagi. Kita pergi sampai Langkawi, tak payah cari peta. Okey, nak pergi kat Gunung Mak Cincang, nak pergi dekat beras terbakar, nak pergi mana lagi, okey, makam Mahsuri ke apa, on GPS sahaja. Sama juga dengan pelancong, dah tak payah pakai peta dah. Dia akan on GPS dekat handset dia je, nak pergi ke mana. Okey dah? Okey, so itu segmen kawalan yang nak hantar maklumat semua-semua ni, okey. Kemudian segmen angkasa. Dari stesen kawalan utama, okey, nak hantar ke angkasa. Biasalah, mana boleh pakai kabel. Nak pakai wire macam kabel elektrik, kabel telefon tak boleh. Hak ni memang melalui isyarat signal lah, signal yang menggunakan gelombang. Okey, dihantar ke angkasa. Okey, hak ni nak terang apa pun tak pastilah. Macam itulah dia sampai ke segmen angkasa. Dari segmen kawalan di bumi sampai ke angkasa. Okey. Lagi antara maklumat yang dihantar dari bumi ke GPS termasuklah posisi satelit,
pembetulan waktu pada jam satelit, data atmosfera dan almanak. Okey nah. Okey, jadi hak ni boleh tulis apa? Termasuklah posisi satelit, faktor pembetulan waktu, data atmosfera dan almanak. Okey. Seterusnya, segmen angkasa. Ini yang merujuk pada satelit lah yang kita dah belajar pada sesi kelas yang lepas. Segmen angkasa iaitu satelit yang mengorbit bumi ya. Dia akan mengelilingi bumi. Okey. Yang tu kita boleh tengok apa? Fitrah duk tengok apa? Azizul Hasni awal kan sekarang ni sedang beraksi apa tu. Padahal kalau ikutkan jauh tu. Macam mana boleh tengok tu? Fatin dah tengok juga ke? Jepun duduk sebelah apa? Fatih tak tengok. Tak minat ke? Azizul Hasni ke minat Syah? Oh, Syah tu. Tak minat. Tak tengok pun. Tengok je. Tak minat. Kalau Syah Nurah minat tak? Okey dah. Okey, so kita pun di sini di Malaysia dengan adanya teknologi GPS, satelit semua ni, itu yang kita boleh melihat siaran boleh kata secara langsung lah apa yang berlaku di negara lain. Okay, so semua ini adalah disebabkan oleh teknologi angkasa dan benda ni ada kena-mengena dengan GPS dan satelit yang kita dah bincang tadi. Okay, dan memang satelit mengorbit bumi sentiasa. Okay, kedudukan satelit GPS. Ni tak ada apa sangat kot. Okay. Sekurang-kurangnya 4 buah satelit dapat dilihat pada sudut 150 bukan 150 tu, pada sudut 15 darjah atau lebih daripada paksi ufuk pada setiap masa dari semua lokasi bumi. Maksudnya kalau kita tengok kalau satelit ni berada di kawasan ini, so dia akan dapat hantar maklumat kat kita lah. Tapi katakanlah satelit tu dia berada di bawah sini. Ni kan bumi kan bulat, Jadi kalau setiap masa dan nanti bila bumi berputar, dia sekurang-kurangnya 4 buah satelit yang boleh hantar maklumat melalui GPS tu. Jadi kalau satelit yang ada seterusnya, satelit yang kelima ada kat sini, yang keenam ada kat sini, 7 ada kat sini, tak dapat lah. Maksudnya maklumat dari satelit yang duduk di bawah tu tak dapat. Ini kita katakanlah ini satelit pertama, satelit kedua, ketiga, keempat. Okay, kejap macam ada orang nak masuk. Allah, hai. Zalika nak masuk. Okay, tunggu sat dia respon. Okay, Assalamualaikum Zalika. Kita dah mula dah Cik Zalika. Okey. Tapi macam saya abang Kak Fatin tadilah, Fatin pun masuk lewat sikit je daripada Fitrah. Apa yang kita cerita hari ni adalah sesuatu yang dah familiar sebenarnya, iaitu kita bercerita tentang GPS. Okay, nah? Jadi saya sambunglah. Okay, berkenaan dengan satelit yang dapat menghantar maklumat melalui GPS kepada kita ni, pada satu-satu masa dia lebih kurang ada 4 satelit yang boleh berfungsi. Tapi sebenarnya banyaklah. Kalau dia duduk kat kedudukan kat bawah tu tak dapat lah. Okay, so lebih kurang macam ni lah. Okay. Okay, seterusnya segmen pengguna. Kita lah ni. Ni kita sebagai pengguna. Okay, kita sebagai pengguna, sesiapa sahaja yang menggunakan alat penerima GPS. Jadi salah satunya telefon pintar lah. Maksudnya alat yang boleh menerima isyarat tu ada lagi lah alat yang lain. Cuma kita sebagai orang biasa-biasa ni selalu menggunakan telefon pintar. Tu pun sebab kita nak guna cari location. Tak biasa lalu satu-satu kawasan. Okay, dan sekarang ni pun kalau tengok Foodpanda, GrabFood, Tapau Food, okay, yang bekerja sebagai penghantar-penghantar tu pun kadang-kadang bukan orang tempatan. Mereka datang dari luar nak cari kerja. So bila nak hantar makanan dan sebagainya tu, okay, memang sangat-sangat menggunakan GPS ni, okay. Kalau dekat kampung, dalam kampung, Fitrah pernah order Foodpanda, Tapau Food ke? Jumpa tak mereka cari? Pernah? Oh, dah. Ha? Dia pernah order ke tak? Pernah order ke? Dah. Fatin ke Zalika? Fatin, Zalika tak pernah order?
Okey, tak apa. Lokasi bagi suatu tempat dapat ditulis dalam dua jenis. Okey, hak ni penting lah. Okey. Format penulisan maklumat, format penulisan lokasi. Okey, hak ni agak macam kurang familiar sikit. Sebab selalunya bila kita on GPS dekat handset, kita tulis lokasi. Ada order. Ya. Okey, kita tulis lokasi. Yang mana? Apa mah? Zalika. Zalika sedang bercerita bersembang dengan kita kan, dengan siapa tu? Okey. Dalam GPS, bila kita on GPS nak cari lokasi, selalunya kita tulis terus nama tempat. Okey, mungkin kita tak perasan apabila kita tulis nama tempat tu, dia ada bagi maklumat. Okey, format penulisan yang dia maksudkan situ adalah dalam bentuk DMS. Okey nah, DMS ni singkatan darjah, minit dan saat. Okey, darjah, minit dan saat ni dia lebih kepada location. Dalam matematik moden kalau tak silap, dah belajar belum? Long sebab tu lah cakap tu apa dah 5 minit baru cikgu cakap. Zalika sedang sedang berbicara dengan kita ke apa ni? Line dia slow, dia lambat sampai ke? Dia lambat sampai. Okey. Okey, so dalam isyarat GPS dia ada darjah, minit dan saat. Tapi rasanya macam saya sekalipun bila nak cari location jarang melihat maklumat ini. Okey nah. Tapi benda ni ada dipelajari berkenaan longitude dan juga latitude dalam matematik moden. Dah belajar tak dalam matematik moden berkenaan longitude, latitude? Dia ada yang berkenaan bumi tu, yang dia pelajar tentang bumi tu. Dah belajar belum? Ataupun dulu masa berkenaan longitude, latitude pada bumi. Bumi bulat, dia ada longitude, latitude dia. Garisan kod ni dengan garisan kod ni. Ada longitude, latitude. Dan dia ada banyak lah. Sebenarnya sebenarnya dalam geografi pun ada benda ni. Satah Khatulistiwa dan sebagainya. Okey. Bunyi macam ada orang masuk. Tak ada. Okey. Okey, jadi longitude, latitude dia panggil lah. Okey, so dekat lokasi GPS tu dia memang sebenarnya ada darjah, minit dan saat. So kita tengok cara macam mana. Dan satu lagi darjah desimal. Okey. Yang ni jarang kita perhatikan sebenarnya. Tapi harap-harapnya bila kita tengok hari ni tu boleh alert lah. Okay, kita terus kat sini. Okay. Jarang tengok. Tapi kalau kita cari, sebenarnya dia memang keluar maklumat ni. Maklumat ni, nombor-nombor yang rupa bentuk macam ni memang keluar pun bila kita cari. Cuma kita tak alert apakah maksud, apakah makna di sebalik nombor-nombor ini bila kita Google ataupun kita cari location dalam GPS. Okey nah. Okey, maklumat yang pertama dia letak huruf N ni. N ni maksudnya north, utara. Okey nah. Yang ini utara tu maksudnya apa? Utara atas ke bawah. Atas utara, bawah selatan. Cuma bahasa Inggeris lah. Utara tu dalam bahasa orang putih north, utara. Boleh nah? Jadi ini adalah latitude-nya. Boleh? Saya lupa tadi saya record dah. Tapi tak apalah. Okey, latitude-nya. Okey. Dan ni longitude. Ini merujuk kepada east. East tu apa? Timur. Okey nah? Timur ke barat. Okey nah? Timur barat. East west dalam bahasa orang putih. So dia panggil hak ni adalah longitude. Okey, longitude. Jadi kedudukannya, okey, dia ada darjah, minit, saat. Darjah, minit, saat. Okey, tapi kita kalau ada belajar dalam matematik mungkin ada faham sikit lah. Sebab dekat globe tu, dekat bumi, globe bumi tu yang dia buat tu, sebenarnya ada banyak garisan-garisan untuk longitude ni. Okey, dan juga garisan-garisan latitude ni. Okey, dan setiap tu ada nilai dia. So bila kita nak kata location tu, dia akan merujuk kat sini. Sebab kalau dunia macam pelayaran lah, kapal yang dekat laut. Okey, dekat laut. Okey, dekat laut yang terbentang luas, yang tak ada pulau, tak ada tanah,
bila dia nak pergi ke satu location ataupun nelayan nak pergi cari ikan dekat satu location, mana ada signboard kat dalam laut tu. Dalam laut tak ada signboard. Okey, jadi bila mereka berhubung, contohnya kapal nelayan habis minyak, nak minta tolong dengan kapal lain. Okey, tolong hantar bantuan, minyak habis. Orang nak hantar ke mana? Nak hantar ke mana? Mana ada signboard dekat tengah laut. Jadi isyarat location yang dia beri kepada orang yang nak bantu dia, macam ni lah. Okey, jadi orang yang nak menghantar bantuan pun dia akan tengok dekat dia punya GPS dia tu. Ni pun dalam GPS ni, orang yang nak hantar maklumat ni dia sekarang berada di latitude sekian-sekian, longitude sekian-sekian. Jadi orang pun nak hantar bantuan, dia tahu yang perlu bantuan duduk dekat sini contohnya. Yang perlu bantuan duduk kat sini. Okay? Dengan longitude, latitude yang dia bagi isyarat tu. Jadi orang yang nak bagi bantuan duduk kat sini. Dia pun bolehlah tala dia punya kapal tu, okay, dengan sudut longitude, latitude tertentu, dia pun bergerak ke tempat mangsa yang terkandas tu. Sebab memang tak ada signboard dalam laut. Okay, contoh. Itu sebagai contoh. Okay, nah. Untuk DD pula, koordinat format DD. Okay, nah. Jika positif, itu aja beza dia. Okay. Dia maklumat secara kalau positif ni adalah mewakili latitude hemisfera utara. Utara, maksudnya dia duduk belah atas-atas macam ni. Ni kalau maklumat macam ni, okay, sebab nilai dia positif, maksudnya dia berada di bahagian utara, bahagian atas. Okay, kalau hak macam ni, negatif, dia duduk di bahagian bawah hemisfera selatan, belah-belah bawah untuk latitude. Okey, sama juga dengan yang nilai untuk longitude. Jika dia positif, dia berada di location di ke sebelah timur. Okey, kalau dia nilainya negatif, dia berada locationnya di sebelah barat. Itu je lah. Jadi harapnya sekarang ni awak tak perlu hafal pun nombor-nombor ni sebenarnya. Awak cuma kena familiar. Kalau dia bagi location dalam bentuk hak macam ni, ada darjah, minit macam ni, dia pun tanya, apakah format koordinat GPS yang dia berikan? So awak katalah ini adalah format DMS. Boleh nah? Darjah, minit, saat. Kalau dia kata ini adalah nombor merupakan koordinat, apakah format koordinat ini? Formatnya adalah itu aje lah. Okey, boleh tak tu? Boleh faham tak tu? Bukan nak suruh hafal nombor tu nah. Nak suruh nak familiar, biasa dengan format yang digunakan tu aja. Okey, kegunaan GPS. Yang ni awak boleh kelentong kalau soalan apa? Kelentong tu bukan apa, boleh goreng lah jawapannya. Okey nah. Kalau dia keluar dalam soalan yang merujuk pada struktur ataupun esei. Okey nah. Okey, kegunaan GPS digunakan dalam pelbagai jenis pengangkutan seperti darat, laut, udara dan juga angkasa lepas. Tambah lagi bila duduk dekat udara, kapal terbang, okey, kapal terbang contohnya. Tadi saya bagi contoh duduk dalam laut, kapal nak bergerak ke mana, bukan ada signboard. Bila duduk kat laut tu semua kelilingnya tu air je. Nak pergi ke mana pun tak tahu. Okey, tapi dengan adanya GPS, dia boleh talarkan kapalnya tu nak pergi mana-mana. Sama juga dekat udara, bila dah naik atas kapal terbang, naik ke atas tu, dekat bumi tu nampak dengan tak nampak tu sama banyak aje. Kadang-kadang kena pula awan tu tebal. Kapal terbang duduk atas daripada awan, lagi tak nampak ke bawah. Nak pergi ke mana? Jadi so dia akan settingkan GPS dia tu, okey, arahkan kapal terbang nak bergerak ke mana. Dari Alor nak pergi Kuala Lumpur, dia sudah ada GPS-nya. Dia sudah ada location koordinatnya. Maka dia setting dekat kapal terbang, so akan menghala ke sana. Okey, dekat kapal terbang dia tak ada macam steering kereta, nak corner, nak U-turn, tak ada. Okey, dia dah tala, dah siap-siap, bila dekat sampai dekat landasan, baru dia ambil kontrol lah. Okey. Contoh koordinat GPS yang menggunakan koordinat GPS. Ni awak biasalah.
Google Maps dan juga Waze. Ni mana popular ni? Saya pun kalau selalunya kalau nak pergi mana-mana sebelum bergerak tu kita tengok dulu Google Maps dalam internet. Oh, dari sini nak pergi situ, nak pergi sini. Nanti bila walaupun kita dah on GPS, kita dah buka dalam handset, mudahlah kita dapat idea kod ni. Tapi sekarang ni pun Waze pun banyak juga digunakan. Waze nah. Okey, seterusnya gambar foto, tangkapan skrin Google Maps dan juga Waze. Okey nah. Ni biasa tengok kan? Nak pergi mana-mana kan? Biasa tengok. Okey. Dan tamat. Selesai urusan PDPR kita untuk hari ini. Untuk tajuk. Okey nah. Tapi belum habis lagi lah. Okey, seterusnya saya just nak tunjuk sikit lah berkenaan modul. Okey, sebab kita ada modul, Sat nak share screen hak modul. So lepas ni, kalau kita tamat awal pun, belum 12.30 pun, okey, mungkin lagi awal ni. Tadi kita mula pukul 11, ni tak sampai 11.30 lagi. Okey, ambil lah masa tu macam kelas yang lepas untuk isi jawapan dalam modul. Okey. Nampak tak? Saya dah share screen. Nampak tak? Nampak, Pak. Okey. Yang ni lah. Isi balik hak tadilah. Hak kita duk bincang tadi dah. Merupakan navigasi memberikan maklumat tentang lokasi. Semua hak tadi nah. Berfungsi dari 3 segmen, iaitu segmen kawalan, segmen angkasa, segmen pengguna. Dan hak ni kita label balik. Apakah ni dah duduk dekat tinggi-tinggi ni memang confirm lah. Ini segmen angkasa lah. Okay. Hak ni segmen pengguna, hak ni segmen kawalan. Hak tu je lah nak jawab hak ni. Rasanya tak banyak pun nak jawab ni. Muka surat 3, muka surat 4, muka surat 5, sampai muka surat 5 je. Muka surat 5 tu soalan nombor 6 tu. Sampai nombor 6. Okay nah. Soalan pemahaman tu, hak tu lepas ni. Boleh tak? Boleh tak? Sampai situ je untuk hari ni. Okey. Boleh. Okey. Okey, sampai nombor 6. Sekejap lagi pun saya akan peringat sekali lagi. Dengar suara Zalika, cuma tadilah. Masa saya tanya awal-awal tu tak ada jawapan. Tapi bila dah lepas tu tiba-tiba. Hantar. Dok, dia 5 minit baru boleh bercakap. Baru sampai. Tak apalah, nak macam mana. Itulah. GPS dia tu tak sampai. Okey, tak apa. Janji kalau terlepas ke apa-apa saat lagi kalau ni tengok balik lah. Saya cuba masuk macam biasalah akan hantar link untuk YouTube. Okey ya? Okey, so ada nak tanya tak? Tak ada. Okey, untuk next punya kelas pun mungkin saya akan bincang soalan ni lah. Soalan hak pemahaman ni dan seterusnya kita mungkin akan lebih banyak kepada latihan. Kalau ikut kelas secara teori tu tamatlah. Okey. Dan mungkin nanti kita akan menekankan bab bahagian amali lah. Amali. Okey. Soalan-soalan amali. Okey, saya stop sharing. Okey. So, kalau tak ada nak tanya, kita nak, tak apalah, bolehlah tinggalkan ni dan jawab modul lah secara offline. Okey. Okey. Assalamualaikum. Salam.